Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsi wal qamar. وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid yang ustazah sayang. Minggu lepas kita dah belajar tajuk kemahiran proses sains bagi mengukur dan menggunakan nombor, dan hari ini insya-Allah kita akan belajar membuat inference. Kemahiran proses sains yang keempat iaitu membuat inference. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Nak senang faham, inference tu adalah sebab ataupun alasan. Pemerhatian awal yang kita buat eksperimen, kita buat pemerhatian, apa yang kita boleh terang lepas tu. Inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah yang berikut. Mesti ada pemerhatian. Lepas daripada pemerhatian itu, apa penerangan yang akan kita keluarkan berdasarkan pemerhatian yang kita perhati. Pemerhatian ni adalah konsep yang sebelum ini yang kita menggunakan kemahiran proses sains memerhati melalui deria-deria yang kita pernah belajar sebelum ni kan. Ingat lagi, daripada pemerhatian tu kita perlu keluarkan apa sebab, kenapa dia jadi, sebab apa. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin boleh jadi benar ataupun tidak benar. Okey, jom kita lihat situasi yang pertama. Boleh rujuk buku teks muka surat 8. Okey, jom kita ikuti perbualan Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Okey, Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Nampak tak cikgu tu puji? Sebab mereka boleh keluarkan inference. Okey, jom kita buat sama-sama. Pemerhatian apa yang diperhatikan oleh Langgi dan kawan-kawannya. Okey, jadi di sini pemerhatian awal yang boleh kita keluarkan berdasarkan perbualan Langgi dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah pokok ini kelihatan hijau dan segar. Ini adalah yang diperhatikan oleh kawan-kawan Langgi. Dia tanya Langgi, kenapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, itu adalah kita punya pemerhatian. Inference, sebab apa pokok tu kelihatan hijau dan segar? Apa pemerhatian awal kita? Kenapa pokok tu kelihatan hijau dan segar? Apa yang kita boleh keluarkan? Apa sebab dia? Yang pertama, kita boleh baca ayat yang seterusnya. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Jadi kita boleh cakap kat sini, inference yang pertama adalah pokok ini disiram dengan air setiap hari. Sebab tu pokok itu kelihatan hijau dan segar. Okey, seterusnya kita juga boleh buat inference yang kedua, iaitu kenapa pokok kelihatan hijau dan segar. Mungkin boleh jadi kerana pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Jadi kita boleh letak sebabnya. Mungkin dia dapat baja yang mencukupi. Pokok tu dapat baja yang mencukupi menyebabkan pokok itu kelihatan hijau dan segar. Okey, faham ya?
Jadi ini adalah inference berdasarkan pemerhatian yang kita buat. Okay, seterusnya situasi yang kedua di muka surat 9. Okay, jom perdengarkan perbualan di atas. Okay. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, berdasarkan pemerhatian, apa yang kita perhatikan berkenaan dengan situasi kedua ni? Okey, kita tahu kan, pokok ni, daun pokok ni warna kuning. Kelihatan layu, tanahnya kering. Itu adalah pemerhatian pertama yang kita nampak dekat pokok ni. Kenapa dia warna kuning? Apa inference yang kita boleh buat? Kenapa pokok tu berwarna kuning? Dan kenapa pokok tu kelihatan layu? Tanahnya juga kering. Okay, inference yang kita boleh buat, yang kita boleh keluarkan adalah apa? Adalah apa anak-anak murid? Sebab apa pokok tu kuning? Sebab apa kelihatan layu? Sebab apa? Mungkin agaknya pokok ini tidak diberi baja. Kita boleh buat inference yang pertama, pokok tidak dibaja berdasarkan perkataan yang dikeluarkan oleh budak perempuan tersebut. Lagi, apa menyebabkan pokok tu warna kuning? Apa menyebabkan pokok tu layu, tanah dia kering? Apa lagi sebab yang kedua? Kita boleh letak pokok ini tidak mendapat cukup air. Pokok tidak mendapat air yang cukup juga boleh menyebabkan pokok tidak dapat tumbuh dengan sihat. Yang ketiga, kita boleh letak pokok mungkin telah diserang oleh serangga. Ini adalah sebab yang kita boleh nampak berdasarkan pemerhatian pokok tersebut. Okey, seterusnya bagi memahamkan lagi anak-anak murid, jom kita lihat situasi Dave dalam membuat inference. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.